Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Alhamdulillah hari ini berpeluang juga untuk saya ceritakan pasal masalah hormon wanita. Jadi sebelum saya mula, saya nak bagi tahu bila kita cerita pasal hormon wanita ni, dia yang tak normal, kita kena tahu macam mana ataupun apakah cycle hormon wanita yang normal dahulu. Bila kita dah tahu hormon cycle wanita yang normal tu macam mana, baru kita tahu dekat mana yang tak normalnya. Dan bila kita tahu kat mana yang tak normal tu, baru kita tahu apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dicek sebelum kita buat rawatan selanjutnya. Dalam kebanyakan kes saya tahu ramai orang yang PM saya, yang tanya di dalam Facebook Live, Facebook page, dia orang ada masalah tentang haid yang tidak teratur. Haid yang tidak teratur ni contoh macam kadang-kadang dia lambat, maksudnya panjang, lebih daripada sebulan, atau kadang-kadang sampai 3 bulan, ataupun kadang-kadang dia pendek tapi dia banyak, tapi kadang-kadang dia panjang tapi dia sikit. So ini semua darah haid ni, yang cycle yang tak normal ni, sangat berkait rapat dengan hormon wanita yang ada di dalam badan. Jadi untuk cerita pasal hormon wanita ni, sebenarnya kalau waktu saya medical student, waktu tu saya sendiri pun pening. Jadi bila saya fikir daripada weekend, waktu weekend saya tak buat FB Live, jadi saya fikirlah macam mana nak memudahkan saya bercerita, berkongsi tentang masalah hormon wanita ni. Macam mana nak ceritakan pasal cycle, apa tu, menstrual cycle dengan cara yang paling mudah untuk anda faham. Supaya bila anda faham, anda tahu bila yang tak normal, bila yang normal. Jadi kalau saya cerita sahaja, bila anda tak nampak gambaran dia, kemungkinan anda tak akan faham apa saya cerita. Jadi saya dah download yang ini, ialah gambar rajah yang cantik, untuk saya kongsi, saya terangkan apa yang berlaku sewaktu cycle wanita. Jadi untuk memudahkan cerita, sebenarnya memang ada banyak perkara yang berlaku sewaktu hormon wanita ni punya cycle. Jadi untuk memudahkan cerita, kita hanya fokus kepada tiga benda je. 3 benda yang sangat memain peranan dalam hormon wanita punya cycle, ataupun cycle, menstrual cycle. Yang pertama ialah kita cerita pasal dia punya telur di dalam ovari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cerita pasal hormon yang terlibat. Dan yang ketiga, apakah kesan terhadap kita punya rahim, dinding rahim, akibat daripada hormon yang merangsang tu. Yang ketiga, kita cerita pasal uterine ataupun rahim, apa yang berlaku. Jadi ini hanya fokus pada 3 benda je, iaitu telur di dalam ovari, kedua hormon yang terlibat, yang ketiga apakah kesan terhadap rahim anda. Jadi untuk wanita yang normal, yang dia punya cycle setiap bulan, ini yang berlaku. Kalau anda perasan, di sini ada beberapa kolom. Yang ini ialah kita punya telur di dalam ovari. Yang ini ialah hormon. Hormon ada 4 jenis: estrogen, estradiol ataupun estradiol atau progesteron. Yang ini hormon yang paling biasa di dalam darah yang merangsang kita punya rahim, wanita punya rahim. LH dengan FSH ni ialah hormon yang daripada kita punya pituitary. Yang ini untuk merangsang ovulasi. Nanti saya cerita. Dan yang ketiga ialah apakah kesan hormon yang tinggi tu terhadap rahim, dinding rahim. Kita start daripada bila anda period. Bila start daripada anda period, kita start dari sinilah. 0 days, hari pertama anda period. Waktu tu dia punya dinding daripada mendebal, dia akan menipis. Bila menipis ni, dinding ni dia akan keluar daripada kita punya rahim untuk jadi darah haid. Pada waktu ni kita punya hormon estrogen dan progesteron waktu ni sangat rendah. Jadi untuk 7 hari pertama kan, macam 7 hari pertama period ni, selalunya orang period dekat sini, hormon estrogen dengan progesteron ni sangat rendah. Dan pada waktu ini juga yang ini follicle
folikel akan dihasilkan. Folikel ni dia macam di dalam kita punya telur, iaitu ovari kita, ada folikel-folikel yang membesar. Di dalam folikel ni lah ada ovum. Ovum ataupun telur wanita tu. Jadi bila start daripada kita period, start je period tu, jadi ovum ni akan membesar. Pada waktu ini juga hormon estrogen pun akan naik. Jadi dinding tu bila period dah habis, dinding tu akan jadi tipis. Dia akan jadi paling tipis. Dinding endometrium atau kita punya rahim akan tipis. Jadi lebih kurang 7 hari lah, 7 hari sampai sini. Start daripada hari ke-7 ni, dinding rahim akan meningkat akibat rangsangan daripada estrogen. Estrogen naik, jadi dia pun naik. Dan kalau perasan, kita punya folikel semakin membesar akibat daripada kita punya rangsangan daripada estrogen ni. Dan sampai satu tahap pada hari ke-14. Nampak tak hari ke-14 ni? Hari ke-14 ni yang saya bilang selalu hari ovulasi ataupun hari subur. Pada waktu ni lah estrogen yang rangsang ni akan juga merangsang hormon LH dan LH ni. Dia akan surge, dia akan naik tinggi sehingga menyebabkan kita punya folikel ni pecah dan menghasilkan ovulation berlaku pada hari ke-14. Okey, jadi pada waktu ni estrogen punya hormon akan turun daripada 14 ni, dan progesteron pula, hormon progesteron pula akan naik. Hormon progesteron ni kerja dia ialah untuk memaintainkan dia punya dinding ni untuk menjadi semakin tebal. Okey, jadi bila kita punya telur sudah dihasilkan, dah pecah daripada folikel ni akan jadi satu body yang namanya corpus luteum. Corpus luteum ni lah yang menghasilkan estrogen untuk maintainkan dinding rahim ni menjadi tebal. Dinding rahim menjadi tebal. Bila dinding rahim menjadi tebal, corpus luteum ni akan keluarkan itu estrogen. Bila tebal ni sebenarnya dia menyediakan dinding rahim ni untuk implantasi, iaitu penempelan benih yang telah disenyawakan oleh sperma dengan ovum. Okey. Jadi daripada sini kalau kita perasan, estrogen dia akan naik sehingga satu tahap, sekiranya pada waktu ini dalam daripada hari ke-14 hari ke-17 ni, ovum yang keluar ni tidak disenyawakan, corpus luteum ni, body ni dia akan mengecut dan dia akan mati. Dia akan mati jadi corpus albicans. Corpus albicans ni dia akan mati, dia dah tak berfungsi, dia dah tak ada hormon yang hasilkan. Jadi bila dia mati, tiada lagi estrogen dihasilkan, progesteron pun turun. Bila turun, dinding yang rahim ni dia dah tak boleh nak maintain dia punya ketebalan akibat progesteron dah turun. Jadi dia pun akan keluarlah menses lagi untuk cycle yang seterusnya selepas 28 hari. Okey. Jadi ini adalah benda ni akan berlaku setiap bulan. Setiap bulan, yang mana lain wanita dia punya cycle dia lain. Ada yang kat sini bukan 28 hari, ada yang 35 hari. Bergantung. Tak jadi masalah. Ada yang 30 hari. Ada yang cepat 24 hari. Tapi yang penting kalau dia datang every month, maksudnya dia punya cycle ni normal, punya hormon dia normal, dan dia ada ovulasi berlaku. Jadi bila saya cakap waktu yang sangat subur untuk anda bersama-sama dengan suami ialah pada hari ke-14. Jadi pada waktu ni ovum dihasilkan, dia pecah keluar daripada kita punya folikel daripada kita punya rahim lah, rahim. Jadi dia keluar. Bila dia disenyawakan oleh sperma di dalam kita punya rahim, dia akan keluar di sini dan dia akan menempel di kita punya dinding rahim ni. Disebabkan dinding rahim ni tebal, jadi penempelan tu mudah. Dan bila dia dah tempel di sini, dia punya progesteron level dia akan sentiasa meningkat sehingga dia akan membesar menjadi baby. Begitu. Jadi ada orang tanya, doktor, kalau tak regular macam mana? Okey, tak regular maksud dia ada kemungkinan hormon ni yang dihasilkan di ovary ni
hormon estrogen lah dengan progesteron ni, dia mungkin sikit atau mungkin banyak, atau mungkin dia tak normal. Contoh yang selalu saya jumpa ialah pesakit yang PCOS, iaitu Polycystic Ovarian Syndrome. Dia ada kaitan, kadang dia ada obesity. Bila dia obesity, hormon dia tak stabil sebab dia punya rahim dia punya ovari dia, telur dia tidak begini, dia tidak matang. Bila dia sampai tahap begini kan, bila hormon dia rendah, dia tak matang. Jadi dia tak ada ovulasi berlaku. Bila tak ada ovulasi berlaku, dia ni akan tukar jadi sis. Kalau 1 bulan tak pecah, tak jadi masalah. Tapi kalau dah banyak bulan tak pecah, dia akan jadi banyak sis. Sebab tu kita panggil namanya Polycystic Ovarian Syndrome. Sebab dia ada banyak sis ni di dalam dia punya telur dia, di dalam dia punya ovari dia, disebabkan oleh dia punya, ada kemungkinan dia punya dinding ovari dia sangat tebal. Jadi saya ulang balik, hanya 3 perkara je yang anda perlu ingat. Yang pertama yang saya terangkan hari ini, iaitu telur di dalam ovari, hormon yang terlibat dengan apakah kesan dia hormon itu terhadap rahim, dinding rahim. Sebenarnya untuk matangkan telur ni, dia pertama sekali kita kena buat test dulu sebenarnya. Anda kena buat test darah juga. Kena buat test darah, iaitu level progesteron dengan level estrogen. Kemungkinan kita juga kena buat test untuk level ni LH, hormon LH dengan FSH ni. Ini 4 hormon kita kena test dulu. Sebab kita nak tahu sama adakah kita punya hormon tu cukup untuk mematangkan kita punya telur. Sekiranya hormon tak cukup, kita akan bantu. Memang ada ubat untuk mematangkan telur. Tapi sebelum kita bagi ubat tu, memang kena buat pemeriksaan darah. Kita nak tengok berapa banyak yang tak cukup begitu. Okey, sampai sini saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, thank you.